Kalau kita lihat doa ini kan, di bebanan emosi sesuatu benda yang itulah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kita yang cipta sendiri. Jadi berusahalah untuk tidak mencari bebanan dalam emosi. Biar kalau ia datang bukan sesuatu yang kita boleh ubah. Jadi mungkin ia datang daripada contohnya cuaca. Kalau macam semalam tu ada ribut taufan dan sebagainya kan Yati. Jadi di situ memang bukan sesuatu yang kita boleh ubah. Tapi bila datang perkara tersebut kita tahu ini adalah pilihan Allah. Cuma pilihan kita janganlah mencari beban emosi. Dan saya seru sahabat-sahabat semua kembali hayati doa yang dibacakan tadi dan lihat kembali adakah kita berada di salah satu daripada situasi yang tersebut. Bebaskanlah diri kalian daripada bebanan-bebanan emosi itu. Wallahualam. Masya Allah, Ustaz zalimi diri segala perkara ada jalannya. Macam Ustazah kata tadi, doa tadi hafal dan cuba baca dengan penuh penghayatan, betul-betul masuk ke dalam diri supaya Allah bebaskan kita daripada perkara-perkara yang tidak kita ingini, yang akhirnya dia akan membebankan emosi. Masya Allah Ustazah, kita sampai ke penghujung pengisian yang sangat baik daripada Ustazah untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan. Moga-moga menjadi asbab kebaikan juga untuk Ustazah atas perkongsian ilmu pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustazah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Selamatlah di dunia fana ini bila mana mata tidak buta melalui pengalaman diri, kerana jalan itu sudah biasa. Mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Selamatlah di dunia fana ini bila mana mata tidak buta melalui pengalaman diri, kerana jalan itu sudah biasa. Ada pedoman yang menunjuk kita, tongkat di tangan membantu jua. Boleh jadi orang simpati yang membawa, tapi jika buta hati menderita. Tidak nampak jalan menuju ke akhirat, negeri yang kekal abadi. Tidak diukur dengan masa, tidak ada kawan yang dapat membantu. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah ya Allah. Selamatlah di dunia fana ini bila mana mata tidak buta melalui pengalaman diri, kerana jalan itu
tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada 1.442 juta pendengar Radio IKIM. Robot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayuh zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03-8926-7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. Doa elak wabak penyakit. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلاد المسلمين كافة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Ya Allah, jauhilah kami daripada bala dan harga barang naik, bencana, wabak penyakit, ta'un, pelbagai perlakuan keji dan mungkar, segala kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami ini khususnya dan negara umat Islam amnya daripada segala bencana tersebut. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa ke atas segala-galanya dan Engkaulah yang selayaknya memberi perkenan. Amin ya rabbal alamin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada harta perbendaharaan syurga? Abdullah menjawab, tentu aku mahu ya Rasulullah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah, la haula wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول
إلا بالله لا حول ولا قوة 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 إلا بالله. Aspirasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih pada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama dengan kami. Jom kita hari Jumaat ini perbanyakkan selawat kata baginda Nabi SAW. Dan juga untuk sahabat pendengar, tadi telah pun sama-sama kita berkongsi untuk perkongsian rancangan tarbiyah bersama dengan Ustazah Isfadiah. Jadinya untuk rakan-rakan yang nak dengarkan siaran ulangannya, kita ada siaran ulangan pada hari Sabtu pukul 11 malam. Ataupun anda boleh saja pergi ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada kongsikan videonya untuk anda tonton kembali. Moga-moga menjadi manfaat kebaikan untuk kita sentiasa berlapang dada dan berdamai dengan takdir, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat-sahabat, kita bakal teruskan lagi perkongsian kita. Sebentar saja lagi kita bakal bersama-sama menerusi rancangan tadabbur untuk tadabbur surah Al-Mulk episod yang kedua, bahagian kedua, bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Syarif Abdul Rahman, untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Juga anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Untuk anda teruskan kesetiaan Samiyati, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. In the name of Allah, ku tak mampu berdiri tanpamu, ku tak mampu bernafas tanpamu. Tak mungkin ku kenal erti cinta kepadamu. Ku mohon ampunan diriku, jiwaku, hariku untukmu. Di bawah kebesaran namamu, aku memohon perlindunganmu. Jiwa yang tenang sentiasa bersamamu. Selawat serta salam buat Nabi junjungan yang mulia, mengajar demi cinta. In the name of Allah, in the name of Allah, in the name of Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim. In the name of Allah, in the name of Allah, in the name of Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim. Setiap gerak langkah namamu, berzikirannya pada yang satu, bersyukur dengan segala nikmatmu. Segala sesuatu yang bermula denganmu terjaga sampai ke syurga nanti. In the name of Allah, in the name of Allah, in the name of Allah, Ya Rahman Ya Rahim. In the name of Allah, Ya Fattah Ya Alim. Ya Rahman Ya
versi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. Memahami dan menghayati surah 30 ayat sahaja yang Nabi tidak pernah tinggal sebelum Nabi tidur sallallahu alaihi wasallam. Pada siri yang lepas kita telah bersama dengan tiga poin penting dan saya telah satukan dengan akronim A. Kita telah belajar bahawasanya aku bukanlah pemilik, aku hanya menerima pinjaman daripada Tuhan. Nikmat yang Tuhan kurniakan hanyalah pinjaman buat seketika. Akan datang satu waktu aku mesti bersedia untuk pulangkan kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama surah itu sendiri adalah Al-Mulk yang berasal daripada kalimah memiliki ataupun malaka. Ia semua milik Allah, bukan milik kamu, wahai manusia. Yang kedua, kita belajar pada yang lepas, suasana turun surah Al-Mulk adalah ketika Nabi kehilangan tempat pergantungan kecuali Allah. Ancaman maut, qul ara'aytum in ahlakani Allah. Nabi menerima ancaman kematian, alladzi khalaqal maut. Nabi menerima ancaman maut daripada pemimpin-pemimpin kafir di Makkah. Dan kita telah sebut beberapa hadis daripada yang lepas, iaitulah adanya banyak hadis yang sahih terhimpun dalam satu surah menurut Nabi SAW. Kali ini kita bergerak pergi kepada huruf L, Puan Yati. Dan ada tiga poin penting insya-Allah yang nak kita belajar daripada surah Al-Mulk. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita baca surah Al-Fatihah kan, kita ada dua bentuk bacaan bila kita membaca Maliki Yaumiddin. Kita boleh membaca dengan qiraat yang pertama, Maliki Yaumiddin, yang bermaksud pemilik. Ataupun kita boleh baca dengan qiraat yang kedua, Maliki Yaumiddin, yang bermaksud raja. Jadi bacaan surah Al-Fatihah itu sendiri yang mengandungi dua bentuk qiraat sudah memberikan dua makna. Makna yang pertama, Allah memiliki segala perkara-perkara yang halus-halus, kerana perkataan pemilikan digunakan oleh kita kepada memiliki rumah, memiliki tanah. Ia digunakan kepada perkara-perkara yang mikro, yang kecil. Maka kalimahnya adalah Malik, pemilik. Tetapi bila mengurus negara, mengurus negeri, mentadbir empire, maka kalimah yang akan muncul adalah Malik, bukan Malik. Jadi ini menunjukkan di hari akhirat Allah menguasai perkara-perkara besar-besar seperti langit dicabut, matahari sejengkal, dan pelbagai perkara-perkara besar pada hari kiamat. Itu urusan Allah. Tetapi tidak bermaksud bila Allah menguruskan yang besar-besar, yang kecil-kecil ini Allah tidak memberi perhatian. Tidak. Hal-hal dosa, hal-hal pahala Allah beri perhatian. Lalu Allah itu Malik, memberi perhatian kepada perkara-perkara kecil, dan Malik, memberi perhatian kepada perkara-perkara besar. Saya sebut begini kerana surah Al-Mulk mengandungi dua perkara ini. Barang siapa bersahabat dengan surah Al-Mulk, dia akan cuba memahami Al-Mulk ini bukan hanya pada namanya. Kita bila nak bersahabat takkan tanya nama je. Kan? Nama apa? Tak, kita tak tanya nama sahaja. Kita akan tanya lebih daripada itu. Kamu ni siapa? Lalu seolah-olah surah Al-Mulk ini memperkenalkan dirinya sebagai Maliki Yaumiddin dan Malik Yaumaddin. Allah menguasai perkara-perkara besar, Allah menguasai perkara-perkara kecil. Jadi L nombor satu. L nombor satu kita nak belajar hari ini adalah lepas pandangan ni adalah sifat makhluk. Terlepas pandang. Contoh sekarang saya sedang fokus kepada segmen tadabbur. Tapi pada masa yang sama, saya terlepas pandang dah urusan anak saya di Taska. Allah tak jadikan kita ni boleh berfikir untuk dua perkara serentak. Ataupun saya sedang memberikan perhatian kepada anak kecil saya di Taska, saya tak akan boleh beri perhatian kepada segmen tadabbur. Puan Hayati menguruskan segmen-segmen di IKIM.
Jadi terpaksa terlepas pandang seketika urusan-urusan rumah tangga. Sudah pasti. Kerana waktu kita beramanah dengan organisasi kita. Jadi makhluk ni dia bukan boleh buat 2-3 perkara. Allah tidak beri kita 2-3 hati. Allah beri kita satu hati saja untuk fokus. Untuk melakukan sesuatu perkara dengan fokus. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku sama sekali mengurus satu urusan yang besar terlepas benda-benda kecil. Mengurus sesuatu yang kecil terlepas urusan-urusan besar. Tidak berlaku bagi Khaliq Allah Azza wa Jalla terlepas pandang. Terlepas pandang adalah mustahil bagi Allah. Saya sebut begini sebab menarik, sangat menarik. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau anda memerhatikan mushaf Al-Quran kita, ia telah tercatat di situ surah Al-Mulk pada halaman 562. Buka Quran belaka. Yang sedang memandu jangan buka Quran lah. Kalau yang sedang memandu, yang sedang memasak tu untuk makluman, surah Al-Mulk halaman 562. Dan sebelum muka surat 562 ini anda akan bertemu dengan 10 surah yang turun kepada Nabi di Madinah. Ini fakta penting. Kena ingat. Sebelum kita bertemu dengan surah Al-Mulk, kalau kita baca Quran lah, bulan Ramadan tak lama lagi ni, kita akan lalu 10 surah baru kita akan jumpa surah Al-Mulk. Dan 10 surah itu disebut oleh para ulama 10 surah Madaniyah. Maksudnya apa? Turun selepas hijrah. Maksudnya apa? Turun kepada Nabi sebagai pemerintah. Turun kepada Nabi SAW sebagai seorang penguasa. Sebab apa? Nabi mengajar kita bahawasanya baginda mahu jadi pemerintah yang adil. Baginda mahu jadi pemimpin yang baik. Tetapi ada saja perkara yang boleh terlepas pandang. Sebab Nabi SAW sebagaimana orang-orang beriman, sebagaimana manusia, tetap ada kelemahan. Namun inilah hebatnya Nabi. Al-Quran daripada Allah. Allah bimbing Nabi supaya Nabi tidak terlepas pandang. Contoh, anda akan lalu surah Al-Hadid, surah yang ke-57, surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Al-Hadid cerita pasal Nabi mahu menjadi pemerintah yang baik. Tetapi alamak, macam mana kewangan negara ni? Kewangan negara agak meruncing ni. Lalu surah Al-Hadid turun untuk guide, untuk bagi petunjuk pada Nabi. Ini cara dia. Ini cara dia. Minta para sahabat infak. Lalu surah Al-Hadid bertemakan infak. Okey, surah Al-Mujadalah pula, surah 58. Nabi nak jadi pemerintah yang baik. Alamak, ada krisis dalam rumah tangga beberapa orang para sahabat. Jadi Nabi kena bagi perhatian juga pada isu-isu para sahabat ni. So Nabi boleh saja, pemerintah mukmin boleh saja terlepas pandang urusan rumah tangga, urusan para sahabat. Lalu Allah guide Nabi. Bagaimana semasa memerintah ini, ada perkara lain juga mesti diuruskan. Jangan hanya jadi pemerintah yang baik, tetapi tidak boleh memberi panduan kepada para sahabatnya, para sahabiahnya seperti Khawlah, untuk menghadapi krisis dan konflik rumah tangga. Subhanallah. Kita ambil surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, saya mahu jadi pemerintah yang baik, saya mahu pastikan kerajaan saya baik. Tetapi anda boleh saja terlepas pandang dengan perangai karenah orang Yahudi dalam negara anda. Jadi Allah bagi guide, berwaspada dengan orang-orang Yahudi kerana mereka merancang sesuatu. So Nabi jadi orang yang mendapat bantuan Allah untuk tidak terlepas pandang perkara-perkara kritikal dalam pemerintahan. Jadi saya tak mampu nak sebut semua. Surah Al-Mumtahanah surah 60, surah As-Saff surah 61, surah Al-Jumu'ah surah 62, surah Al-Munafikun surah 63, surah At-Taghabun surah 64, surah At-Talaq rumah tangga 65, surah At-Tahrim 66 rumah tangga, and then kemudian baru datang surah Al-Mulk. Sebab apa? Satu-satunya kerajaan yang tidak berlaku terlepas pandang. Bahkan itulah kerajaan yang membantu pemerintah-pemerintah
agar tidak terlepas pandang perkara-perkara kritikal yang boleh menyebabkan kestabilan sesebuah kerajaan. Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan pasangan dalam pemerintahan. Allah tidak perlukan anak untuk mewarisi pemerintahan. Allah Ta'ala tak perlukan syura, menteri-menteri, untuk memberikan pandangan. Wala yakhafu uqbaha. Allah Ta'ala bila membuat keputusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana dalam hal-hal keputusan yang dibuat. So datang surah Al-Mulk mendidik Nabi, hanya satu sahaja kerajaan yang paling sempurna, tak ada cacat cela. Kita ni bila jadi orang yang bernama pemimpin, mesti ada keputusan-keputusan kita review balik. Ya, kerana tahun 2022 barangkali kurang sesuai dah nak mengaplikasikan benda yang 10 tahun lepas. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala wala yakhafu uqbaha. Tidak, Allah ini menilai semula keputusan yang Allah Ta'ala buat. Kerana Allah itu sempurna ilmunya, sempurna hikmahnya, kerana dia itu Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan tahu kenapa syirik muncul? Kerana manusia beranggapan Tuhan terlalu sibuk menguruskan 7 petala langit. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tuhan terlalu sibuk menguruskan 7 petala langit. Lalu Tuhan kononnya terlepas pandang kita dekat bumi ni. Rumah kita tak ada air kat rumah ni, Tuhan bukan dengar pun. Kita kena pergi pada berhala, pada tokoh yang menguruskan air. Tidak, surah Al-Mulk memerangi syirik. Buktinya adalah permulaan surah ini cerita pasal benda besar-besar. Apa dia? Malik, 7 petala langit. Tetapi hujung surah ini cerita pasal air. Kamu tak ada air? Kamu ada air? Allah Ta'ala berbicara tentang keperluan manusia. Aku tahu kamu perlukan air. Bangsa Arab tak boleh hidup kalau tak ada air Zam-Zam. Jadi Allah berbicara, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Allah bicara pasal air. Jadi subhanallah, Allah bukan makhluk. Allah Ta'ala maha sempurna dari sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. L yang kedua. Dalam baki masa yang kita ada ini, luasnya ilmu Allah sehingga mencakupi perkara-perkara mikro, perkara-perkara makro dan perkara-perkara mikro. Kalau tadi Puan Yati kita tengok 10 surah cerita pasal manusia yang bernama sallallahu alaihi wasallam memerintah, tetapi ada perkara terlepas pandang. Allah guide. Dan sekarang kita tengok ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ini ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama bicara tentang perkara-perkara besar. Pada kekuasaan Allah mengatur 7 petala langit seperti pada ayat 3. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Semua raja-raja dan kerajaan-kerajaan yang ada, yang kamu nampak di bumi, yang kamu tak nampak di langit, semua kerajaan-kerajaan itu diatur oleh Allah. Matahari terbenam, matahari terbit, semuanya diatur oleh Allah. Itu bahagian pertama. Perkara-perkara besar Allah Ta'ala atur. Tetapi perkara-perkara kecil, perkara-perkara kecil, urusan manusia, Allah tunjukkan dalam ayat 1 bahagian kedua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya apa? Pada masa yang sama, dalam hal-hal mikro, dalam hal-hal penciptaan manusia, alladhi khalaqa al-mauta wal hayat liyabluwakum, dalam hal-hal menciptakan manusia daripada kematian menuju kehidupan di alam rahim, Allah Maha berkuasa. Jadi jelaslah kat situ buat kali keseterusnya bagaimana Allah Maha berkuasa dalam sebesar-besar perkara, biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga dalam perkara-perkara kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengurus tadbir dengan cemerlang. Dan yang menarik perhatian saya, kalau kita perhatikan Puan Yati dan semua pendengar, penonton, kita perhati sebelah saja muka surah Al-Mulk, ada cerita pasal pasangan Nabi-Nabi.
surah At-Tahrim. Perasan tak? Confirm. So, siapa baca surah Al-Mulk, dia akan mendapati jiran sebelah surah Al-Mulk adalah surah pasal mengurus rumah tangga. Iaitulah mengurus isteri-isteri. Perhatikan surah At-Tahrim. Turun surah ini sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Ta'ala dalam hal mengendalikan isteri Nabi yang bernama Hafsah radhiyallahu anhuma dan Aisyah radhiyallahu anhuma, di mana Nabi dididik oleh Allah untuk jangan sampai tahrim mengharamkan perkara yang halal demi untuk jaga hati perasaan isterimu. So, ini perkara yang sangat orang kata, benda dalam rumah tangga ni, benda sulit, benda kecil. Tapi Quran turun tu buat liputan. Ceritanya adalah Hafsah cemburu radhiyallahu anha kerana Nabi agak banyak masa di rumah Zainab radhiyallahu anha. Lalu mereka, kononnya Nabi berbau mulutnya walhal Nabi sudah bersiwak. Lalu Nabi tidak berbau sebenarnya, tetapi kerana Hafsah berkata begitu, maka Nabi sejukkan semula hati Hafsah, iaitulah tabtaghi mardata azwajik. Nabi jaga hati isteri Nabi dengan berkata, aku takkan sentuh lagi madu di rumah Zainab, minta maaf wahai Hafsah. Nabi jaga, Nabi romantik, Nabi jaga isteri, hati budi Nabi, isteri Nabi. Ini perkara yang sangat kecil, tetapi Allah Ta'ala mengambil berat perihal kecil dalam rumah tangga sekalipun. Engkau mengharamkan perkara yang halal, madu itu halal, kau haramkan demi jaga hati isteri engkau. Subhanallah. Allah yang mengatur 7 petala langit. Allah yang mengatur naik turun government. Allah yang mengatur naik turun the rise and fall civilization. Allah yang mengatur terbenam terbit matahari. Allah yang sama tahu apa kau cakap pada isterimu. Subhanallah. Jadi luasnya ilmu Allah mencakupi perkara yang makro dan perkara yang mikro. Akhir sekali tuan-tuan, ini yang penting dalam surah Al-Mulk kerana ia disebut di permulaan surah Al-Mulk, di mana legasikan pekerjaanmu dengan sifat teliti. Sebab apa? Sebab Allah Maha teliti dalam setiap urusan. Allah Maha teliti dalam setiap urusan makro, urusan mikro. Kita memang kena fokus. Kita memang terpaksa terlepas pandang sebab nama kita makhluk. So benda yang akan mengelakkan kita, benda yang boleh ketelitian ini berlaku bila kita fokus, dan fokus ya lawannya adalah terlepas pandang. Jadi memang kita kena fokus. Perhatikan bagaimana Allah berbicara pada ayat ketiga dan ayat yang keempat. Allah memerintahkan kita agar fokus kepada langit di atas kepala kamu. Jangan tengok sekali, tengok 2 kali. Ditafsirkan para ulama, tengok berkali-kali. Ditafsirkan para ulama, kaji. Bukan tengok sahaja bintang di malam hari, purnama di malam hari, mentari di siang hari, dan langit juga bermaksud apa-apa saja di atas kepala kita, semua. Sebab tu dalam surah ini Allah akan berbicara tentang burung yang terbang. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Ada kamu jumpa mana-mana kecacatan? Ada kamu dapati burung boleh terbang tanpa sayap? Ada kamu dapati matahari terbit daripada barat? Ada kamu dapati peraturan-peraturan Tuhan tidak berlaku sebagaimana biasa? Tak ada sebarang kecacatan. Pelangi tetap nama pelangi bila warna-warni. Kilat akan muncul dahulu baru guruh, baru muncul hujan. Tak pernah berlaku guruh dahulu baru kilat. Siapa yang tetapkan peraturan ini? Pernah tak tercabar peraturan ini? Sejak Adam diciptakan alaihi salam, tidak pernah tercabar peraturan ini. Mana manusia yang mengaku Tuhan? Cuba halang matahari daripada terbit di bahagian timur. Cuba terbitkan matahari daripada barat kalau mengaku Tuhan. Jadi Allah minta kita ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah minta kita ikra',
warabbukal akram. Iqra pun 2 kali, maksudnya tengok berkali-kali. Buat kajian. Orang Islam mesti jadi orang yang banyak mengkaji. Jangan jadi orang yang malas. Surah Al-Mulk kita baca sebelum tidur, sepatutnya menjadikan kita semua ni orang yang cintakan sains, orang yang cintakan kajian, data, dan bersedia untuk jadi profesional dalam bidang masing-masing. Itulah serba sedikit buah yang boleh dipetik daripada surah Al-Mulk. Terima kasih Puan Yati. Masya Allah. Sebab itulah manusia ni setiap orang adalah saintis di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah. Itulah rasa kerdilnya diri Ustaz. Patutlah surah ni dibaca sebelum kita tidur sebagai muhasabah diri, supaya kita tahu kita ni sangat kerdil. Allah itu maha memiliki segala-galanya. Ustaz, sedikit Ustaz hujung ni, sedikit kesimpulan untuk surah Al-Mulk ini. Bahagian yang kedua untuk perkongsian kita, silakan. Allah jadikan kita sebagai khalifah di atas muka bumi. Dan sebagai khalifah, Allah tidak mahu kita memimpin tanpa ilmu. Nabi Adam AS wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nak jadi khalifah kena ada ilmu. Hari ini ilmu ini disebut sebagai sains. Kita perlu kepada mengkaji, tafakkur dan tadabbur. Jadi permulaan surah Al-Mulk memang mengajar kita untuk jadi mukmin yang tidak pernah beranggapan apa-apa terjadi di sekeliling kita kebetulan. Tak. Jangan hanya menamakan fenomena alam. Bahkan percayalah, alam ini sentiasa berbicara dengan kita agar kita kembali kepada Tuhan kita. Jangan jadi orang yang masuk dalam neraka lalu menyesal. Malangnya kami kerana tidak pernah menggunakan akal. Lau kunna nasma' au na'qil. Minggu depan, InsyaAllah. InsyaAllah. Sikit teaser kat ujung tu untuk minggu hadapan. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Diri ini sunyi, tiada teman, seorang diri dalam kepekatan malam. Kulihat ada bintang-bintang kecil turut bersama. Oh, indahnya ciptaan Tuhan pada yang mau memikirkan rahsia segala yang tercipta, tersembunyi pada kurniaan rahmat-Nya. Bintang-bintang kecil turut bersama. Oh, indahnya ciptaan Tuhan pada yang mau memikirkan rahsia segala yang tercipta, tersembunyi pada kurniaan rahmat-Nya. Di sebalik terang sinar surya ada yang buta melihat dunia, namun pada malam yang gelita ada insan yang terus berdoa. Indahnya ciptaan Tuhan pada yang mau memikirkan
kemuliaan rahmat-Nya. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi 8 malam hingga 12 tengah malam bersama Faiz Haji Osman berkongsi rancangan inspirasi lirik, bicara adab, kabar orang muda, legasi, kemuliaan Al-Mustafa, Yasin Malam Jumaat, Kemudi Hati, Forum Bicara Ad-Din dan Carta Ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aspirasi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, istimewa hari Jumaat hari ini, aspirasi sehingga ke pukul 2 petang insya-Allah bersama saya Nur Hayati Paradi. Apa pun terima kasih kepada rakan-rakan pendengar IKIM yang mengikuti perkongsian tadi menerusi tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Jadinya untuk rakan-rakan yang mana terlepas dengar ataupun nak dengarkan kembali, boleh saja ikuti siaran ulangannya pada hari Ahad selepas azan subuh insya-Allah. Untuk sama-sama kita dengarkan, ikuti kembali perkongsian tersebut. Moga-moga menjadi asbab kita lembut hati dan faham kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita insya-Allah. Baiklah, untuk rakan-rakan juga selain daripada siaran ulangan tersebut, kita ada juga di podcast IKIM dan 2 lagi saluran ataupun 2 lagi medium yang anda boleh ikuti kembali perkongsian tadabbur sebentar tadi di FB IKIM FM maupun di YouTube channel IKIM. Kita ada videonya untuk anda tonton kembali insya-Allah. Baiklah, untuk rakan-rakan teruskan kesetiaan bersama dengan Yati untuk perkongsian aspirasi edisi Jumaat hari ini. Kejap lagi kita ada berita IKIM jam 12.30 hari. Dan sejurus selepas berita kita ada perkongsian bacaan surah Al-Kahfi bermula ayat 1 hingga akhir. Untuk sama-sama kita dengarkan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muqtasim Billah Al-Alasi untuk Al-Sadi, untuk sama-sama kita dengarkan nantinya. Jadi anda ikuti perkongsian supaya kita dapat mengamalkan, melazimi dan juga membudayakan surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat insya-Allah. Moga-moga asbab daripada bacaan tersebut kita diperolehi ataupun Allah kurniakan kita cahaya dari Jumaat ini hingga Jumaat yang akan datang insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama Yati tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada 1.42 juta pendengar radio IKIM. Robot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, Alif, Ya, Lam, pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Tarikh tutup permohonan pada 16 hari bulan setiap bulan. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Hilangkan keraguan, herangkan kegelapan apa yang ada di langit dan bumi. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Wah, cantiknya rumah kamu. Banglo IBS. Cepatnya siap. Banglo IBS. Harga pun berpatutan. Banglo IBS. Banglo IBS menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya lebih indah, berbaloi dan selesa. Kini, kami melancarkan promosi awal tahun 2022 dalam kempen Banglo IBS Mesti Bina 2022 atau BIMB 2022 dengan 5 reka bentuk yang menarik. Antaranya reka bentuk mawar, jasmin, sakura, zulaika dan elina. Selain itu, pelanggan juga akan menerima tawaran secara percuma. Antaranya, tabletop 8 kaki panjang, 1 unit water heater, lampu dan kipas, pintu bifold untuk bilik air, koni siling untuk ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga, perjanjian pembinaan dan perlindungan takaful rumah dan perabot untuk 1 tahun. Wah, memang boleh sungguh buat rumah dengan Banglo IBS ni. Dah lah dapat rumah. Hadiah-hadiah pun dapat sekali. Kalau macam ni kena cepat-cepat buat rumah dengan Banglo IBS ni. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi talian 011 1310 7525 atau 011 1310 7086. Anda juga boleh layari Facebook dan YouTube kami di Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, mengesahkan dakwaan isu ajaran mimpi peristiwa akhir zaman seorang lelaki bukan berlaku di negeri Selangor. Sumbangan itu menerusi satu kenyataan, Pengarah JAIS, Datuk Muhammad Syahzian Ahmad berkata, pihaknya tiada kuasa untuk mengambil tindakan terhadap lelaki berkenaan. Beliau menyatakan perkara itu ketika